kita masih membahaskan berkenaan dengan qanun as-sababiyah ataupun the law of causality, ya. Qanun as-sababiyah, the law of causality. Kita dah jelaskan dalam session di salah satu kedai makan tu, saya lupa apa nama kedai makan tu, Gorobox kan, Gorobox. Di Gorobox, bahawa taksir, ya, manusia ataupun makhluk, rata-rata umat Islam percaya tidak memiliki taksir. Taksir ni maksud apa? Kesan. Memberi kesan ni maksud dia apa? Mencipta daripada ketiadaan. Itu maksud taksir kalau nak faham. Maksud dia, apabila api membakar, kita tak kata api yang mencipta kebakaran out of nowhere, out of nothing. Faham tak? Bila air menghilangkan dahaga kita, memberikan kita kelegaan, kita tidak mengatakan bahawa air itulah yang mencipta rasa lega itu. Sebab pencipta hanya satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Itu maksud dia biduni taksir, tidak ada taksir. Jadi apakah perkaitan antara sabab dengan musabab ni? Dia adalah perkaitan adat. Dari segi adat, keberulangan. Apabila A bertemu dengan B, Allah Subhanahu Wa Taala akan menciptakan fenomena C. Most of the time, or nearly all the time. Bukan A yang mencipta kesan, atau bukan A yang mencipta C. Okey, kebersamaan A ataupun keselarian, kebertemuan A dengan B ini, Allah menciptakan C. Okey, itu qanun sababiyah. Yang menariknya, bila Syekh bahas benda ni, di hujungnya dia bahas isu tawassul dengan Nabi. Tawassul dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Syekh menekankan syirik bagi seseorang manusia, yang tawassul pada muka surat 294. Syekh mengatakan, siapa yang kata aku kenyang sebab makanan inilah yang kenyangkan aku, aku sihat sebab obat doktor inilah, secara hakikat, bukan secara adat. Nak sebut ni adat resam, bukan adat tadi lain maksud adat, ni adat lain. Secara cultural, secara bahasa pasar, dia kata, oh, aku sihat sebab obat doktor ni. Kita tak kata dia syirik. Tapi kalau dia kata, secara hakikatnya saya sihat sebab obat doktor ni, Ustaz, itu syirik. Secara hakikat ni maksud dia, obat ni lah yang sebenarnya menyembuhkan saya. Bukan kuasa Allah, bukan apa benda, bukan, tapi obat ni. Itu syirik, tanpa kita syak. Sama juga dengan hal tawassul, Syekh bawa di sini. So Syekh of course menyokong tawassul, tapi tawassul yang dihadkan adalah pada Rasul wal Anbiya, Ar-Rusul wal Anbiya, Rasul-Rasul dan Nabi-Nabi. Tawassul ni apa maksud dia? Ramai orang masih keliru beza antara tawassul dengan istighasah. Okey, tawassul ni adalah awak meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala melalui kebaikan dan keberkatan sesuatu. Melalui keberkatan ataupun kebaikan sesuatu. Contoh, seperti awak pergi ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pergi ke kawasan di mana kita tahu Nabi pernah berpijak di situ, Nabi pernah bermalam di situ. Ya Allah, dengan berkat tempat ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bertempat di sini. Mungkin ada bekas tapak kaki Nabi di bawah layer tanah ini, kan? Aku bertawassul dengan cinta engkau kepada dia dan kasihnya dia kepada engkau, ya Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, soalan dia dekat sini adalah, sahabat pernah buat tak tabarruk dan tawassul ini? Tabarruk dengan tawassul ni susah untuk kita pisahkan. Nabi angkat wuduk, sahabat berebut tak wuduk Nabi? Sampai satu titik jatuh tu, dia akan ada yang sahabat berebut Nabi. Nabi halang tak? Nabi tak halang. Maksudnya air yang mengalir pada tangan Nabi, sahabat ambil, sahabat simpan, atau ada yang sapu muka mereka dengannya. Itu tabarrukan wa tawassulan. Itu tabarruk dan tawassul. Dia mengambil berkat pada air. Ada orang mengambil berkat dengan tempat di mana Nabi pernah pijak. Itu mengambil berkat. Air yang pernah melalui tangan Nabi, ataupun tanah yang pernah dipijak, tembok yang pernah disentuh. Walaupun benda-benda ni nak dibuktikan susah, sebab kita dah 1400 tahun. Sahabat ambil air tu direct. Rambut Rasulullah
gigi Nabi SAW yang boleh dipastikan saja ya. Saya bukan pakar untuk memastikan these artifacts are authentic or not. Tapi kalau masih ada yang authentic, boleh tak tabaruk? Kalau kita kata tak boleh, kita dah menyalahkan apa sahabat Nabi buat juga. Tapi adakah kita mengatakan bahawa air wuduk Nabi itulah yang akan buat kita masuk syurga? Air wuduk itulah yang akan mengampunkan dosa kita. Nabi lah yang akan ampunkan dosa kita. Boleh kita kata macam tu? Nabi sebab. Kan, kita mintakan Nabi, minta Allah ampunkan. Boleh tak Nabi mengampunkan dosa orang? Nabi tidak boleh mengampunkan dosa orang. Okey? Hak mengampunkan dosa hanyalah milik Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi boleh mintakan ampun untuk kita. Nabi boleh tolong mintakan hujan daripada Allah. Tapi kita tak minta Nabi, ya Rasulullah turunkan hujan please. Kan? Kita kata, ya Rasulullah istasqi li ummatik. Ya Rasulullah boleh tak mintakan hujan untuk hamba-Mu. Nah, itu tawasul. Melalui perantara Nabi, minta Nabi doakan, atau dengan berkat Nabi SAW kita minta kepada Allah. Istighasah lain. Istighasah minta terus. Wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, bagilah aku seorang anak perempuan. Faham Okay. So, kenapa Syekh Syed Ramadan Al-Buti bawa isu tawasul dekat sini? Sebab dia kata, ada orang menuduh tawasul pada Nabi pun syirik. Sedangkan tak ada umat Islam yang mengatakan tawasul dengan Nabi itulah yang menyebabkan dia diampunkan dosa, diturunkan rezeki. Tak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala akhirnya yang menunaikan. Samalah macam kita minum air, bukan air itu yang melegakan kita, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang menciptakan kelegaan itu. Siapa yang kata Nabi lah ampunkan dosa, Nabi lah yang bagi rezeki kepada aku, syirik tak? Syirik. Itu yang Syekh nak jelaskan kat hujung ni. Itu rumusan dia. Ya.